Sempena bulan kemerdekaan kali ke-66 ini, Ringgit memilih untuk berkongsikan sejarah di sebalik satu bangunan yang cukup ikonik buat Malaysia, iaitu bangunan Parlimen Malaysia. Selalunya bila orang bercerita tentang sejarah bangunan ikonik ni, orang akan ambil kira macam KLCC, Stadium Merdeka, KLIA. Tapi Ringgit kali ni kita memilih kelainan sikit. Kita nak rungkai seberingkas sejarah di sebalik bangunan Parlimen Malaysia yang dirasmikan pada 2 November 1963. Sebenarnya dulu Malaysia ni tak ada pun tempat yang khusus untuk kita laksanakan persidangan Parlimen Malaysia. Jadi untuk pengetahuan semua, pada sidang pertama Parlimen iaitu 11 September 1959, Malaysia laksanakan persidangan pertama Malaysia di sebuah dewan yang dikenali sebagai Dewan Tunku Abdul Rahman. Okey, kenapa saya cakap kita tak ada tempat yang khusus adalah dewan ni sebenarnya adalah merupakan asalnya kediaman milik seorang ahli perniagaan Cina yang bernama Yu Tong Seng. Yu Tong Seng ni ahli perniagaan yang terlibat dalam pelombongan dan estate. Jadi lokasi kediamannya dipilih untuk dijadikan sebagai bangunan Parlimen. Dia telah diubah suai lah. Tapi sebab apa saya cakap ini bukan dewan khusus untuk Parlimen Malaysia, sebab dewan ni juga turut sering digunakan untuk kegiatan lain. Disebabkan perkara itulah, Tunku Abdul Rahman rasa tak selesa. Disebabkan itu juga wujudnya idea untuk bina satu bangunan khas buat Parlimen Malaysia. Waktu cadangan nak bina bangunan Parlimen Malaysia ni, Tunku Abdul Rahman dia dah letak satu penanda aras tau. Dia kalau boleh dia nak rekaan bangunan ni seiring dengan Malaysia. Sebab apa? Kita ni memiliki pelbagai kaum dan hidup masyarakat majmuk. Jadi kalau boleh dia nak adalah rekaan bangunan itu seiring dengan simbol sedemikian. Jadi untuk menggalas peranan tersebut, ia telah diberi kepada pereka bangunan iaitu Sir Ivor Shipley bersama dengan kerjasama Jabatan Kerja Raya. Di mana pada ketika itu Tunku kalau boleh dia tak naklah rekaan bangunan ni lambang mana-mana kaum tau, sebab dia nak jaga kesejahteraan rakyat Malaysia. Dan tahukah anda antara inspirasi yang wujud dalam rekaan bangunan Parlimen Malaysia ni terinspirasi daripada corak kulit nenas. Kenapa corak kulit nenas? Menarik kan? Sebab apa? Nenas pada ketika itu adalah satu produk keluaran terbesar di Malaysia. So dia jadi satu simbolik, satu benda yang sinonim dekat dengan Malaysia. Jadi tak pelik lah kenapa nenas antara ilham yang diwujudkan untuk rekaan bangunan Parlimen Malaysia. Tapi kita janganlah fikir bangunan ni direka untuk cantik saja. Sebenarnya bangunan direka dengan begitu teliti dan terdapat keunikannya tersendiri. Antaranya keseluruhan bangunan Parlimen Malaysia ni ditutupi dengan corak yang unik yang diperbuat daripada terrazzo. Tidak hanya itu, perincian lebih lanjut dalam rekaan bangunan Parlimen Malaysia ni turut meneliti tentang contohnya kawalan kadar cahaya masuk dan kawalan suhu bahagian dalam bangunan tu sendiri. Dan secara keseluruhannya, kos untuk membina bangunan Parlimen Malaysia ni termasuk menara dan blok-blok kecilnya melibatkan sejumlah 18 juta US dollar. Seterusnya, masa yang diberi untuk bangunkan bangunan Parlimen Malaysia ni adalah selama 1 tahun sahaja, di mana lokasi yang dipilih iaitu tapak seluas 16.2 hektar yang berdekatan dengan Taman Tasik Perdana ini. Dulunya lokasi tersebut dikenali sebagai West Folly Hill. Di mana kenapa lokasi ini dipilih adalah kerana kedudukannya yang tinggi, berbukit dan berdekatan dengan kawasan pentadbiran di Kuala Lumpur. Apa yang menjadikan lokasi ini sebagai mercu ikonik buat Malaysia adalah ketika upacara pecah tanah dilaksanakan pada tarikh 31 Ogos 1962, iaitu ulang tahun kemerdekaan kelima buat Malaysia. Pada waktu tu, peletakan batu asas dan kapsul masa telah dilaksanakan, di mana yang diperbuat daripada batu mama seberat 385 kg dilakukan, ditanam di kawasan tersebut. Apa yang menarik adalah dalam bongkar tu, untuk maklumat semua, terdapatnya salinan handset mesyuarat Parlimen pertama dan adanya surat khabar yang melaporkan peristiwa kemerdekaan diikuti sampel wang kertas, sampel shilling Malaysia serta 3 komponen penting dalam memacu ekonomi negara iaitu kepingan timah, getah dan benih padi. Nampak tak betapa ikoniknya bangunan ni? Adanya semua elemen yang menggarapkan Malaysia pada ketika itu.
Dan akhirnya pada 2 November 1963, secara rasminya bangunan Parlimen Malaysia dirasmikan oleh Raja Perlis pada ketika itu, iaitu Tuanku Sheikh Putra Al-Haj, yang juga merupakan Yang di-Pertuan Agong Malaysia. Dan setelah merasmikan bangunan itu, 2 hari selepas itu, kompleks parlimen tersebut dijadikan sebagai lokasi utama untuk persidangan kali ke-9 Commonwealth sedunia. Ini secara langsung menjadikan hadirnya pelbagai wakil negara anggota Commonwealth sedunia di Malaysia. Maka itulah seberingkas sejarah di sebalik pembangunan Parlimen Malaysia. Diharap melalui perkongsian ini, rakyat Malaysia akan terus menghargai nilai sejarah di sebalik bangunan ikonik di negara. Sekiranya anda memiliki komen, jangan lupa untuk sertakan pandangan anda di bawah dan jangan lupa untuk ikuti Ringgit. Tidak hanya di saluran YouTube tetapi di Twitter, Facebook, TikTok dan ringgit.com. Itu sahaja daripada saya, Liana Samsudin, untuk video kali ini. Selamat Hari Merdeka Malaysia. Bye!